Ya Allah. Tak terguna kau itu. Tidak dibenar memaksa manusia, kecuali orang yang tak dengar kata dan kufur. Ketika itu pandailah aku azabkan dia dengan sebesar-besar, dengan seperik-perik azab. Kerana walau bagaimanapun manusia akan terpaksa balik kepada aku, kemudian tanggungjawab aku menyoal jawab mereka nanti. Sadaqallahu azim. Yang mulia Saudara Pengerusi Al-Fadhil yang berhormat Datuk Timbalan Tuan Besar, yang berbahagia Imam Masjid Khairiyah Kampung Baru Persibukan, sekalian ahli-ahli jawatan kuasa, anak-anak dan para pelajar sekalian, saya mengucapkan syukur pada Allah SWT sebanyak-banyaknya kerana saat yang kita ada sekarang ini, tempat yang kita duduk ini, kedua-duanya saat yang baik dan tempat yang berharga. Sekarang ini kalau kita mengikuti hadis Nabi SAW, kita sekarang berada dalam jamuan Allah, ma'dubatillah. Idza marartum bima'dubatillah farta'u. Nabi pun sabda, kalau kamu lalu tempat Allah buat jamuan, hendaklah kamu berhenti makan sekejap. Qalu ma ya Rasulullah, qala majalisul zikr. Bila Nabi sebut bahawa kalau kamu lalu tempat Tuhan buat jamuan, kena berhenti makan, sahabat Nabi tanya, apa itu majlis jamuan Allah? Kalau kami buat jamuan tu kami fahamlah, tapi bila Allah buat jamuan dan kami diminta berhenti sekejap, benda ni benda pelik lah. Nabi kata jamuan Allah ini ialah majlis zikir, di mana saja orang ramai berhenti, tak bekerja buat, tak itu ini untuk mengingati Allah. Sama ada meratib ke, sama ada ceramah agama ke, sama ada tazkirah ke, sama ada bincang sesuatu perkara hak agama ke. Itu arti Allah Ta'ala sedang membuat jamuan. Kalau kita buat jamuan tu, kita jamu makanan perut, nak suruh perut kenyang, nak suruh mata kita cerah, nak suruh sendi tulang kita bergerak dengan lancar. Ketika itu ruh kita tak tentu lagi kenyang juga ke ataupun lapar terus menerus. Oleh yang demikian, kewajipan kita sebagai orang Islam, Melayu ke, Cina Islam ke, orang putih Islam ke, dia kena jamu kedua-dua. Perut pun kena jamu, roh pun kena jamu. Jamuan perut tu tak payah Tuhan sebutlah, kerana kita sendiri fahamlah. Dan tak ada manusia di muka dunia yang tak rasa lapar. Orang berpelajaran, orang buta huruf, orang celik huruf, semua tahu lapar. Makan, tak payah disuruh-suruh dan tak payah dipaksa-paksa. Ya, jadi masalahnya ialah tubuh kita ni ada satu lagi komponen dia, iaitu roh. Wa idza sawaitu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tubuh kita ni ada roh. Sama ada kita nampak tengok ke, boleh jamak ke, tak boleh tengok ke, tapi tukang yang membuat kita sendiri ni, iaitu Allah ni, dia sebut bahawa dalam tubuh manusia ni ada roh. Aku tiup masuk roh aku. Allah Ta'ala sandarkan roh ini kepada dia sendiri, menandakan benda ni penting ke, benda ni mulia ke, benda ni berharga ke, Allah alam. Tapi dalam tubuh kita ni ada roh. Dan roh ini bukan pada makanan yang disebut Allah buat jamuan untuk menyiapkan makanan ini. Allah Ta'ala sendiri siapkan makanan bagi roh.
Dan makanan bagi roh ni terlalu banyak, sebagaimana makanan perut kita pun terlalu banyak. Tapi walau bagaimana banyak pun dicantum jadi satu, iaitu zikr. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Udzurullaha dzikran katsira. Terlalu banyak ayat-ayat Quran yang memberi ingat kepada kita supaya kita berzikir. Cumanya di Kelantan ini sebut zikir ini meratib. Apa boleh buat? Nasib kita satu zaman dulu, satu ketika dulu, kau sebut kata berzikir meratib, tak lebih pada itu. Sedangkan zikir maknanya ingat pada Allah. Sebut syurga neraka pun ingat pada Allah. Sebut halal haram pun ingat pada Allah. Sebut dosa pahala pun ingat pada Allah. Sebut Nabi Muhammad pun ingat pada Allah. Sebut Quran pun ingat pada Allah. Sebut nikmat-nikmat Allah di muka dia terlalu banyak pun ingat pada Allah. Apa saja cakapan kita yang boleh membawa kita ingat pada Allah, ingat pada nikmat-nikmatnya, kebaikannya dan perongohnya, semuanya zikir kepada Allah semua. Jadi oleh demikian, ayat Quran terlalu banyak supaya kita sama-sama kita orang Islam ni, start daripada rumah tangga kita sebagai ibu bapa sampai ke sekolah yang orang panggil cikgu ke ustaz ke, sampai pada kerajaan yang orang panggil menteri besar ke, perdana menteri ke, agung ke, semua berkewajipan zakir, mengingatkan manusia. Kerana kita ni walau apa nama saja pun, nama menteri besar ke, tok menyadak ke, gati teksi ke, koprak ke, ketua polis ke, ketua askar ke, semua manusia semua, hamba Tuhan semua. Tak usah lupa benda. Hamba Tuhan belaka. Makin besar pangkat, makin banyak tugas. Akhirat kelak makin banyak kena soal. Jadi oleh yang demikian, zakir, hendaklah kamu mengingat ni kena atas semua. Cuma Allah Ta'ala kata, mu nak paksa orang tak boleh. Nak paksa orang menurut iman, ilmu nak paksa tak boleh. Orang ketua kata, kalau kita paksa kambing tekan muncul dia masuk air, kalau kambing tak saya makan, tak minum juga. Kambing kita ambil paksa tekan muncul dia dalam beledi air, kalau dia kenyang dah, dia tak minum, dia lari, dia apa. Itu air, ini ilmu makin tak boleh kita nak paksa. Cuma Tuhan kata, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang tak dengar kata, tak saya dengar, habislah ikhtiar kamu. Ketika itu tanggungjawab aku dah pula. Tanggungjawabmu hanya mengajar, tazkirah, nasihat, buaya, halal, haram, sunat, makruh, syurga, neraka, dosa, pahala. Ini tanggungjawabmu. Hak dengar, tak saya dengar, aku ambil alih tugas. Fa yu'adzibullahu al-'adzab al-akbar. Ketika terpandang aku, lanyuk dia dalam azab aku bakar dia, aku lanyuk dia, aku kerelah dia, aku radak dia, pandang-pandang akulah. Kerana inna ilaina iyabahu, kerana semua manusia ni balik pada aku semua. Memang kita pun tengok tak ada orang yang tak mati. Doktor mati, doktor patut tak mati dia ni. Doktor mati, orang kaya hak perut dia tak kerja lapas sekali mati juga. Tok bomo sobak ngajing nah punya nelan mati juga. Inna ilaina iyabahum, kerana kepada aku, pada kami manusia balik. Bila balik pada aku mati ke apa? Thumma inna alaina hisabahum. Lepas pada orang tu balik pada aku, pandai aku soal jawab dengan dia. Ini merupakan dasar. Kita nak panggil dasar ke, nak panggil apa, akidah ke, nak panggil entah apa nama message ke, nak panggil entah, katakanlah. Yang pentingnya tiap-tiap manusia di muka dunia, tak kira bangsa apa, bahasa apa, budaya apa, kewajipannya hak pandai kena tazkirah, kena beri tazkirah. Hak tak pandai kena dengar. Tak dengar juga, Tuhan kata habis tugasmu, asyik kau siapa masuk tugas aku. Ini para hadirin semua mukaddimah daripada ayat yang bersebut tadi. Sebab itulah, oleh kerana ada manusia atas muka dunia ni yang tak dengar kata, bukan saja tak dengar kata tu imam ke, tu guru, ustaz ke apa, dengan Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada hak tak dengar. Dan bukan saja tak dengar katanya, lawannya hamba. Nabi kita beranak di Mekah, besar di Mekah, pera kambing di Mekah, ambil upah merah kambing di Mekah. Orang kenal belakang jok kecil lagi, jok daripada tok nenek dia pun orang kenal Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Tok dia
apa nama Abdullah ayah dia, tok dia Abdul Muttalib, siapa kau bakar nak titih menitih baru kenal belaka pak Nabi Ibrahim. Dan tuan-tuan semua raja sebut bila bulan Maulud biasa kita baca berjanji. Dalam kitab berjanji ni ada titih bari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rajin baca berjanji tentu ingat Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib bin siapa ke Ma'ad bin Adnan bin Qusay bin Adi Adnan. Tok yang ke-18 20 dalam tu 20 orang tok nenek Nabi ada tulis dalam kitab berjanji. Di antara tok Nabi akhir sekali Ma'ad bin Adnan nak menyapakan Nabi Ibrahim tu raih tengok. Tak ada orang. Kita ni ambo duk royaknya. Ambo ni dia jumpa dengan orang tua-tua mati habis dah. Tanya ambo ni tu ayah awak panggil ni Aziz bin Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Muhammad. Sekat 5 je orang beritahu kamu. Hak lebih pada tu tahu ke? Tak ada seorang pun boleh royak. Nabi kita titih bagi dia 20. Kau tidak 18 20 dia kitab berjanji. Kita ni nelai dah tu orang ingat sekat 5 tu hang nelai dah. Tak cara kita tak cara pada titih baru. Biarlah. Yang pentingnya Quran diturun dari langit untuk hidan jamuan. Untuk hidan jamuan supaya roh manusia ni berfungsi kenyai molek. Satu daripada hidangan ialah tazkirah. Tazkirah kita ambil sebut lelun tazkirah ni hidangan daripada Allah kepada manusia, kerana dalam Quran ni nak cari sebuah kitab sebuah Quran royak orang belum ada lagi, tak ada kitab tak dunia. Buku sejarah ke yasah dia sebut pada kita lakon manusia belum pada orang ni ada lagi, belum pada tu ada ni ada lagi. Dalam Quran ada ayat dah. Dan lepas pada kita mati beribu tahun lagi kalau nak boleh kiamat ni dia ayat dah. Hok akan datang, akan berlaku lepas pada kita mati, lepas pada tok nenek cucu kita mati ni, belah mana dalam kubur dia ayat. Mana ada kitab dalam atas dunia orang tulis ayat hal dalam kubur. Hok mana mati tu tak hidup balik dah, nak tolong ayat kita berapa dalam kubur tak boleh. Tapi dalam Quran ayat. Dan lepas pada dalam kubur timbul balik daripada mahsyar. Ayat juga. Bukan dalam syurga neraka kau tengok ayat habis. Nak cari kitab yang paling berharga, yang paling penting dibaca oleh manusia daripada Quran tak ada. Kitab sains ni hanya meraba. Ahli sains semuanya meraba. Mengkaji, aku kaji, membuat research, aku buat research, R&D timbul sekarang. Meraba. Betul tak betul? Batal pula. Dan kita hidup atas dunia lelah ni acap kali dah kita disebut bahawa apa nama ni, kita rajin jumpa ubat ni tak pakai dah lah ni. Ubat yang kita beli mahal-mahal dan nak boleh ke ubat ni memakan masa berpuluh tahun buat kajian tu, guna meta puluh tahun tak boleh dah. Ada side effect pula kata dia. Side effect maknanya benda hasil daripada ubat ni sakit sendi lah, sakit lekung lah, apa panggil side effect. Nak berubatnya benda tu tapi yang jadi benda lain. Ahli sains tak ada nak cek, tak ada nak erti. Makna nak rakyat nak hanalah saintis ada kekurangan-kekurangan. Kerana saintis ni dia, apa namanya, teknologis ni boleh pada kita melalui kita buat kajian. Dan kajian kita ni memang tak sempurna. Tetapi Quran boleh bukan boleh kira sains, bukan boleh Nabi Muhammad buat kajian dah. Allah Taala waktu khusus aku buat langit, aku buat bumi, aku buat amu, aku buat got. Bila aku berlaku tak payah buat kajian lah Allah Taala. Maka hak siapa pada kita betul berlaku. Kemari daripada tukannya buat dunia tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Quran ni turun daripada Tuhan yang buat langit, yang buat bumi. Quran ni turun daripada Tuhan yang sama. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan buat orang, Tuhan tu juga buat Quran. Lepas kita nak tahu lagu ni. Sebab itulah dalam banyak-banyak ajaran Quran ialah tazkirah. Tazkirah ni beringat pada kita benda yang kita tak tahu. Kafir Mekah, anak beranak Nabi sendiri, tu pok darah Nabi, mak darah Nabi, pupu Nabi, 2 pupu Nabi, 40 pupu Nabi, marah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi jadi Nabi, Nabi kita Muhammad ni jadi Nabi umur dia 40, kata orang lebih kurang 40 lah.
berkahwin dengan Siti Khadijah boleh anak dah, takdir Allah Ta'ala, Tuhan pilih dia jadi Nabi sebagaimana belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tuhan pilih Nabi Isa jadi Nabi. Belum pada Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Belum pada Nabi itu Nabi Adam. Oleh kerana Quran ni suruh Nabi kita mengajar tazkirah, Nabi nak sangat mengajar. Bukan tanggungjawab dia. Nak mengajar, nak ceramah cara depan-depan tak boleh. Marah dia pak saudara. Pak saudara berasa budak mak ni anak saudara aku. Mana boleh anak saudara ajar pak saudara? Dia mari buah tu siapa dia ajar dia lagu tu tahulah. Dia mari perasaan berasa rendah diri, berasa hina kerana Muhammad bin Allah anak saudara. Belah mana anak pikat anak ajar pak tak boleh. Mula melawan. Tak gitu ya, bukan ada hujah apa tak ada. Kerana tak kena ngangi kuasa 40 tu pun panggil. Kuasa berapa? Kuasa 100. Tak kena ngangi kuasa 100. Bukan kata Nabi Muhammad ajar benda salah. Nabi Muhammad dia ajar barang. In ana illa nadhir, aku ni je royak ya. Kalau tak betul, royak betul mana aku boleh jawab. Tak boleh. Sebab tu 13 tahun Nabi kita jadi Nabi di Mekah, tak boleh buat jemaah. Maya Zuhur boleh senyap-senyap, Maya Asar boleh senyap-senyap, Isya subuh gapo kau boleh muka sembahyang di rumah. Nak pergi sembahyang di masjid Mekah tu secara terbuka jadi masalah. Tapi kat jemaah tak boleh langsung. Kerana jemaah ni ada khutbah. Bila sebut jemaah ada khutbah. Khutbah mana? Khutbah ni ceramah lah. Ceramah tak boleh. Tak boleh. Kalau mau ceramah kita mengajar aku, mana boleh mengajar aku ajar. Kata Abu Jahal, bukan aku pak aku pak daramu. 13 tahun Nabi kita duduk di Mekah tak boleh jemaah sekali apa. Bila boleh ni? Bila Nabi kita keluar daripada Mekah, lari hijrah ke Madinah. Dia tuan-tuan semua tahu di Madinah ada sebuah kampung namanya Quba. Pada adik kakak pergi ke Madinah umrah ke haji ke, biasanya tok syekh kita ni bawa lah kita pergi sembahyang di Masjid Quba. Quba ni masjid pertama Nabi kita buat, belum pada siapa ke Masjid Madinah ada dulu. Quba ke kata setengah Ranuna, ada sebuah kampung nama Ranuna. Lala ni orang tak cara dah kat Ranuna ni, orang cara Quba ya. Jadi bila kita pergi ke Quba, situlah Nabi kita boleh buat jemaah. Barulah Nabi boleh buat jemaah, boleh ceramah. Kerana jemaah ni kalau jadi ke Zuhur, kalau hari Sabtu, Isnin, Selasa ni sembahyang Zuhur 4 rakaat. Bila sembahyang jemaah 2 rakaat ya. Hak 2 rakaat lah ganti ni 2 kali ceramah. Hak kita panggil khutbah dengan ceramah hak tu lah ya. Cuma khutbah ni bahasa Arab, ceramah ni bahasa Melayu. Oh putih panggil berapa lecture ke berapa. Ceramah ni dah tak boleh buat di Mekah. Kata boleh nusuk-nusuk rumah Arqam bin Arqam lah, rata-rata dari rumah ke rumah. Kerana ceramah ni sebagaimana Amba sebut tadi, ceramah ni ialah rukun dia 5, khutbah jemaah 5, dan ceramah-ceramah lain pun sepatutnya berkisar tahap ni, jangan lari pada 5 perkara. Pertamanya puji Allah, yang keduanya selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda hak tak belakangi yang Mekah belakang dengan kafir Mekah belakang, puji Allah. Apa puji Allah? Selawat ke Nabi, pesan manusia ittaqullah, mesti gerung takut. Ittaqullah makna gerung pada Allah, kena malu pada Allah, kena hina diri pada Allah. Yang ketiganya ialah baca sepatah 2 ayat Quran. Tak boleh ceramah khutbah dengan merata, tak boleh, mesti berpusat atas ayat Quran. Ambil ayat mana sekalipun. Lepas tu doa pada orang Islam semua. 5 perkara ni apa orang panggil paksi bagi khutbah jemaah. Dan sepatutnya lah bila kita ceramah lah ni, ceramah mana pun jangan lari pada 5 ni. Puji pada Allah, selawat ke Nabi Muhammad SAW, pesan manusia supaya gerung pada Allah Ta'ala, takut pada Allah, gedebar perut dengan Allah Ta'ala. Yang keempatnya ialah baca ayat, mana-mana ayat sekalipun, dia kelimanya doa. Para hadirin semua, hasil daripada khutbah jemaah ni, maka semakin ramai masyarakat Mekah, masyarakat Madinah terima Islam. Yang dulunya di Mekah ni, kalau Arab sendirinya dia panggil Aus Khazraj.
Kalau kita sini tak bakali Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, gitulah. Ada Melayu zaman hari tu sini ni dalam sejarahnya Kubai. Ada Kota Raja sini, apa ini? Kubalabu perang dengan orang di sana tu. Raja Jembar keturunan yang perang orang sini. Tu. Melayu belaka tapi Melayu Raja Jembar lain, Melayu Kubalabu lain, Melayu Gunung Camoh lain, Melayu entah, Melayu Sering Pasir Putih. Raja Sering lain. Arab begitu juga. Aus Khazraj ni Arab perang 120 tahun. Pucanya satu orang terlepas, unta dia terlepas kawan dia, dia masuk makan apa ni rupuk orang. Dia masuk makan rupuk air ni khazanah negeri Arab. Unta nak hidup dalam tak ada rupuk. Jadi rupuk dan air ni menjadi kekayaan Arab tu. Jadi satu hari ni unta kampung lain mari makan rupuk kampung dia ni. Dia bidah labu susu. Dia panuh labu susu, lekat. Anak panuh lekat labu susu, unta ni meraung balik kampung. Bila balik kampung, tahu-tahu kampung ni perang 120 tahun. Dendam perang. Pada zaman hari tu gak, ni pun gitu. Kalau bola Terengganu Kelantan sudah. Allah Tuhan punya tahu. Tak habis-habis perangan. Bola sporting spirit tu ada. Tapi Kelantan Terengganu balas. Itu perangan tu, perangan Aus Khazraj tak habis-habis. Baiklah para hadirin semua. Dalam banyak-banyak benda hak Quran ajar. Ambil hak mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni satu perkataan dalam Quran yang tak ada belum pada ni. Belum pada Quran turun dari langit, orang Arab tak reti sebut, tak aja sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan-tuan ingat sejarah waktu Nabi kita tak ada orang nak buat di Mekah. Tak nak buat, nak ceramah tak boleh, nak mengajar tak boleh. Nabi kita keluar daripada Mekah pergi ke sebuah tempat nama Taif. Kalau kita duduk di Mekah lah ni pergi ke Taif dengan kereta besar GMC dia tu memakan masa 4 jam 5 jam. Jalan molek. Jam hari tu adik kakak tahulah naik unta berbelit-belit berkali minggu baru sampai. Pergi minta pertolongan orang Taif. Tolong jaga aku, tolong terima aku, tolong jaga aku sebagai Nabi. Tak boleh lawan juga. Bila lawan Nabi kita undur, duk nyanda di haid, di pagar sebuah dusun. Entah macam mana tuan dusun tu bersaksian ke Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni, maka dia suruh budak dia ambil wagi buah anggur setakar. Anggur tu memang dah tumbuhan di sana. Bila pergi tu budak ni wagi Nabi kita ambil sebutan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata mu kata gapo aku mu kata perkataan ya kapun tak aja kata. Tak ada. Aku tak aja dengar benda mu kata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu budak tu tanya Nabi mu kata gapo? Aku tak aja dengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tanya budak tu balik. Mu orang mana dia tahu mu orang mana? Dia kata ambo ni daripada negeri Nainawi dan benda tu sampai sekarang pun ada tempat tu Nainawi di sebelah Iraq. Nabi kata, oh kampung sayang aku tu Saleh, Nabi Saleh apa ni tempat kampung aku Akhi Saleh, kampung sayang aku nama Nabi Saleh. Kata budak tu mu kenal mana Mak Saleh? Dia kata dia Nabi, aku Nabi, dia Nabi. Budak tu terus siung tangan Nabi. Kerana Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim dan dia tak aja dengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Maka timbul cerita, geger, barulah berkembang. Dan nak wayaknya Bismillahirrahmanirrahim ni, kalau kita nak baca hari-hari dan kita berasa lekeh ni, benda turun mari langit nah. Ajar Nabi kita Muhammad SAW supaya kita sebut semua setiap kerja. Kullu amrin dzibala yabda fi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Sebarang kerja penting yang tidak sebut bismillah, maka putus hubungan dia dengan Tuhan. Makan kau, minum kau, nak buka pintu kereta kau, nak ambil pitilah poket kau, nak bayar hutang kau, nak beli barang kau, nak buat kuih kau, nak basuh belanga kau, retino, nak gapo apa? Bismillah. Bismillah ni perkataan bukan hak tok baca, bukan tok guru ajar, mari langit dibawa oleh Jibril alaihissalam
turun ke Nabi kita Muhammad SAW dan menjadi gempar di Taif kerana didengar oleh seorang budak, dia tak dengar. So, yang keduanya Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Terjemah Melayu, Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, dengan keramat Allah, dengan kehebatan Allah, katalah apa saja pun, untuk mengajar kita manusia bahawa segala gerak-geri kita ni perlu dibismillahkan. Bukan untuk cari berkat. Amal sebut semua tu. Ingat, baca Quran ke bismillah ke auzubillah bukan masalah berkat. Berkat ni kalau kita tak cari pun dia ada juga. Bismillah ni kita sebut nak suruh berasa kerja aku ni, buka pintu kereta ni, Allah beri peluang pada aku suruh buka. Kalau Allah tak benar aku buka pintu kereta, aku tak boleh buka. Haram. Kena duduk situ. Kita ambil air segelas, nak minum bismillah dengan nama Allah. Kalau Allah tak benar kita minum air, kita nak buat apa? Tebal minum berdosa. Maka alhamdulillah Allah benar pada aku minum air dan kita boleh pahala. Kita kecap air sejuk, kita boleh pahala. Kerana pertama, air ni Allah buat, tidak ahli sains buat, tidak teknologi sebuat, tidak orang kaya mana buat, Allah buat. Mana ada atas dunia ni ahli sains boleh buat air setik? Orang kaya atas muka ni buat air setik? Tak ada, tak boleh. Allah ni dia buat air tanpa bahan betul. Bahan betul kita panggil. Tuan-tuan buat masjid. Apa dia buat masjid ni? Cik Saleh, Cik Mat. Kita kata, oh panah Cik Mat. Sengerti kau Cik Mat ni buat masjid. Dia ambil semi ada dah. Besi keloli ada dah. Dia cabut gawai ada dah. Gabuk pasir ada dah. Gapo hok dia buat ya? Tak ada sabuk. Dia hanya proses batu di bukit untuk dijadikan semi, proses biji di bukit untuk dijadikan besi keloli, proses naik pasir sungai untuk digaul dengan semi, proses jadi masjid. Allah Ta'ala dia buat air, dia ambil bahan mentah. Congok-congok orang dah Tuhan ni nak buat air, tak ada. Dia buat rupuk, dia buat orang, dia buat tanah kau, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat cahaya. Tak ada sebarang bahan mentah ya Tuhan guna untuk buat matahari, buat cahaya, buat apa. Manusia semua ni pas ke Amerika sendiri pula ni paling jahat atas dunia ni, perang atas dunia ni, semua buat benda melalui barang yang ada dah. Buat bom, buat minyak, buat apa saja benda yang orang buat, Amerika, orang Melayu, orang Cina, semua ambil barang yang ada dah. Hak ada dah ni jadi sendiri ke? Tak. Hak ada dah ni kita panggil makhluk. Benda hak kena buat. Oleh yang demikian, bila Allah Ta'ala nak tunjuk dia ni kepada kita, dia nak tunjuk rupa tak boleh. Tuan-tuan kena hamba melalui rupa hamba. Ku setara ni, hak bokok setara ni, kecek derah ni aziz tu. Tuan-tuan boleh kena hamba melalui tubuh dan sifat. Allah Ta'ala kita nak kenal melalui tubuh tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada benda dia serupa dengan Tuhan. Dalam surah khabar baru kita gari baru ni, orang tanya pengarang surah khabar, siapa dia buat Tuhan? Gua tu Tuhan buat, gua ni Tuhan buat, gua tu Tuhan buat. Tuhan dia apa dia buat? Kau nak tanya sekadar nak ilmu boleh. Tapi kau nak tanya nak badi kerahkan boleh tapa. Dia orang lagu ni ubat dia so tapa ya. Kalau dia nak tanya kerana nak ke ilmu, kita boleh rayak. Belah mana Tuhan orang buat dia? Kalau ada orang buat dia, hak dia buat apa dia buat pula? Tuhan dia buat oleh A apa dia buat? B apa dia buat? Tak sah umur, kiamat tak sah. Jadi dengan sebab Tuhan ni laisa kamitslihi syai', maka kalau orang kita kena buat Tuhan memang. Tuhan masa dia tak ada orang buat, bukan Tuhan. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang pertama, bukan dia Tuhan. Bila dia Tuhan tak serupa kita kena buat, dia tak kena buat. Gitu senang ya. Baik, balik pada asal. Jadi kesimpulannya, Allah kita nak kenal dia melalui tubuh tak boleh. Kalau kenal tubuh tu sebab kita
bila dia Tuhan apa kita, jadi Tuhan gapo muka sebab aku boleh jadi Tuhan. Tuhan ni tak sebab kita, kita bertubuh dia ada. Hanya kita boleh kenal Allah melalui sifat. Sebab kita tengok masjid ni, cara pelasnya, cara comocaknya, cara ni kita kata oh pandai tukang buat masjid. Nama gapo nak upah dia kata kenapa? Pasal pintu comel, cak comel, paku comel, gapo comel, tanda dia ni bijak. Maka kita berasa nak kontrak dia untuk buat bangunan rumah kita. Kita tengok atas dunia ni, tengok barang ni, kita panggil apa dia, kemah molek, serasi molek. Kita duk sebut sama macam kita buat kalender. Di masjid kita ni ada kalender, di rumah kita ada kalender. Kalender ni orang boleh royak esok matahari naik pukul berapa, pukul 6 1 minit, lusa pukul 6 2 minit. 1000 tahun lagi orang kalender ni boleh buat. 1000 tahun lagi dia boleh royak dah. Lah ni tahun 2000 berapa, 2006, 3006 esok tu dia boleh royak dah orang kalender. 3006 ni mentari jatuh hari 1 Januari, hari gapo, pukul berapa, minit pukul berapa, dia boleh tahu. Kenapa? Kerana dunia ni berpusing yang begitu sekali kepas. Tak pernah selek, tak pernah cabut tayar, tak pernah tanggal sepepak, tak ada. Ini tanda Tuhan bijak. Kalau kena ke orang, kapal terbang kita mah beberapa kali delay dia apa dia guna komputer, tengok ketunggu apa lewat dia. Oh lewat apa komputer, ada dah lewat nak buat. Mentari tak boleh lewat, matahari tak pernah lewat, bulan tak pernah lewat, tak pernah belak, segala cakrawala berpusing tepat. Siapa orang boleh, lah ni orang boleh naik ke bulan, dia orang boleh teka roket hak lepas ni pukul sekian 4 hari kemudian dia boleh sapa, dia boleh teka selalu, kena tepat kemudian. Dan Amerika waktu turun berapa, bila dia kata lewat 3 minit, lewat 3 minit, apa cepat 3 minit ke lewat 3 minit, ada satu masa tak kata nak tunjuk agah ya, bukan apa, nak tunjuk Amerika ni agah. Baiklah, dalam banyak-banyak sifat Tuhan yang 99 dia sebut 2 kali Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh kata Bismillahirrazzaqil Ali, Bismillahilkabiril Muta'al, Bismillahilmuhsi an-nafi'ad dar. Itu yang boleh sebut. Tapi alim ulama kita tu nak wayak pada kita bahawa tujuan besar Tuhan sebut 2 ni Ar-Rahmanir Rahim, ia amat murah lagi amat kesian belah. Dalam banyak-banyak sebabnya ialah nak mengingat kepada manusia bahawa dunia ni ada gu dia akhirat. Ar-Rahman hak dia dunia, Ar-Rahim hak dia akhirat. Ar-Rahman amat murah, amat murah harta Tuhan ni pergi belaka. Orang semayang boleh makan, orang tak aja semayang boleh makan, orang curi boleh makan, orang tok lebar boleh makan, orang basah kaki judi pun boleh makan minum, hak tak pernah judi sekali pun boleh makan minum, bewok dalam rak boleh makan minum, natang babi hutan haji mughalazah boleh makan, boleh beranak, boleh bercucu atas dunia. Tapi akhirat kelak Ar-Rahim, Ar-Rahim ni Tuhan pilih orang hak berjuang atas dunia, dia layan di akhirat kelak. Hak tak berjuang atas dunia ni, akhirat kelak dia tegur pun dah. Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim wa laqad adall safaqi. Akhirat kelak Tuhan royak dah lah ni, hey Muhammad royak kau orang. Bila siapa di akhirat kelak, aku akan sebut wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Mu hey hak jahat kena duduk suku hari ni. Hari ni kena duduk suku hey hak jahat. Mujrim ni kita panggil orang salah. Kalau orang salah takak polis, orang tu orang panggil mujrim. Akhirat kelak hak mana bersalah dengan aku kena duduk suku. Tak boleh buat perangai la ni kampung kita ni, negeri kita ni, negara kita ni. Hak mayang tak semayang, laki bini molek Allah. Tok laki mayang bini dok, bini mayang tok laki dok, duduk serumah. Abang mayang ambo malah bini molek Allah. Sains kapung, butir kapung ada mayang ada dok, kedai sama gi dia mayang dah. Kemarin lagi dok. Jadi nak wayak atas dunia ni tak lewat perangai supaya tu juga akhirat kelak. Akhirat kelak tak lewat perangai supaya atas dunia. Atas dunia ni boleh campur kau.
hok mayang tak mayang, hok judi hok tak judi, hok rasuah tak rasuah, hok gapo serba manusia atas dunia ni bercampur gaul. Akhirat kelak wamtazu, mungkin duduk suku ayuhal mujrimun, orang jahat. Alam a'alaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Jadi kesimpulannya, dalam banyak-banyak nama Tuhan, Tuhan ambil dua nama, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ia amat murah lagi amat kesian belah. Jadi bila anak-anak tanya kita dalam banyak-banyak nama Tuhan, apa Tuhan ambil dua nama je, maka alim ulama kita jawab bahawa Ar-Rahman hak gian dunia, Ar-Rahim hak gian akhirat. Supaya tiap-tiap orang Islam ni ingat semua dunia akhirat, akhirat dunia, dunia akhirat, akhirat dunia. Wah, mana kaya atas dunia pun tak sudah juga dengan akhirat, tak tentu lagi kaya juga kau miskin. Wah, mana kenyang atas dunia pun akhirat kelak tak tentu lagi, jadi kebuluran, kelaparan tak tahu. Jadi oleh yang demikian hidup kita orang Islam ni walaupun duduk atas dunia, orang panggil sebelah kaki duduk dunia, belah kaki lagi akhirat dah. Biar kaya kita atas dunia, biar kaya pas ke akhirat. Jangan kenyang cerik atas dunia, akhirat kelak kebuluran, lapak putus perut. Jangan. Biar tentu kaya atas dunia, pas ke akhirat. Biar tentu selamat dunia, selamat pak akhirat. Jadi akhirat ni barang yang nak nampak tengok tak boleh. Hak mana mati dah pun tak balik sarang abuk buaya hak kubur. Ya boleh buaya hak kubur hak akhirat hak yang Nabi Muhammad SAW. Dan supaya akhirat hak tak rajin jumpa lagi ni tidak terlupa lah pada kita, maka Tuhan sebut sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Kerana Tuhan buat dunia ni berpasangan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci hai Muhammad raya korang, dunia ni aku buat berpasangan. Ada lelaki, ada puan, ada jantan, ada piano, ada positif, ada negatif, ada dunia, ada akhirat, ada muda, ada tua, pagi, ada petang, malam, ada siang, sihat, segar, sakit, sihat, kaya, miskin, jahil, apa ni, pandai, bodoh, cerdik. Itu pasangan. Jadi sebagaimana pasangan-pasangan itu, hatta orang tu kata ni literate ni pun ada jantan betina, ada positif negatif. Dan orang anak-anak kita belajar di sekolah, cikgu ajar literate nak boleh kenyala ni dia kena ada dua wayar, positif negatif baru menyala. Kalau positif saja tak nyala. Jadi sebarang benda atas dunia ni ada pasangan, termasuklah dunia dunia akhirat. Jadi kepada orang yang lupa ke akhirat, bila dia baca Ar-Rahim, dia teringat barulah mana kaya aku pun tak tentu lagi akhirat kalau kaya juga kau. Dengan sebab tu nak suruh kaya juga pakai akhirat ni mesti halal, duit halal, makanan halal, minuman halal. Jadi kita kata hamba makan nasi, hamba tak rajin makan babi. Nabi ada haram, tidak mesti babi, nasi pun ada yang haram, sate, hati lembu pun ada haram juga. Kita pergi kedai beli beras, ni nasi belauk sebuku, duit yang kita bayar duit halal ke duit haram? Duit yang kita jual ubi halal, duit yang kita curi ubi jual boleh piti haram. Ubi kayu kita pergi curi, cabut ubi kayu orang tengah malam pergi jual boleh piti juga, boleh beli nasi belauk juga. Tapi nasi belauk yang dibayar dengan duit curi, nasi belauk haram. Kalau duit banyak kita balik bayar bil api dengan duit curi, maka api kita pasang di rumah kita api haram. Bayar bil air haram, bayar nasi belauk haram. Jadi halal haram ni dalam Islam ni kena ada semua dapat. Dia kata ai serabut ni Aziz mari royak lagu tu serabut. Tak sedengar, tak sengaja. Kau senang kita tak sengaja. Duduk tak makan 10 muka bar, makan kita makan ada apa. Muka bar tak ngaji apa dia boleh makan juga. Gitu duduk. Jadi sebab itulah wa in tawallau yastabdil qaman apa namanya illa man kadzaba wa tawalla fa ya'adhibu Allahu al-'adzab al-akbar. Jadi kesimpulannya amun sebut bahawa dalam banyak-banyak benda hak Tuhan ajar ialah bismillahirrahmanirrahim. Hak kita nak baca siang malam bismillahirrahmanirrahim ni dengan nama Allah, dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan tuah Allah, dengan keramat Allah, dengan kehebat Ta'ala. Ar-Rahman ya amat murah, Ar-Rahim ya amat kesian belah. Ingat lalu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni kalau orang mengaji Arab dia kata ambil daripada Rahimah belakang. Ar-Rahman Rahamim, Ar-Rahim pun Rahamim juga. Cuma makna kita orang Melayu ni Ar-Rahman ya amat murah, Ar-Rahim amat kesian belah. Dua perkataan ni walaupun madah sama, kerangka sama, tapi kita bermakna berlainan.
Nak bermakna serupa tu, Ar-Rahman yang amat murah, Ar-Rahim yang amat murah, boleh. Ar-Rahman yang amat kesian belah, Ar-Rahim kesian belah, boleh juga. Tapi nak suruh bunyi lain tu, kita bermakna dua perkataan ni, dua perkataan lain-lain. Nak suruh kita ingat dunia, akhirat. Akhirat ni wallah mana tak aja jumpa, tak aja tengok berapa pun tetap ada. Kerana tukang hak buat akhirat, tukang tu dengan buat dunia lain. Tukang hak buat dunia lain ni, tukang tu juga akan buat akhirat. Iaitu Allah SWT. Jadi setengah-setengah orang yang lupa ke akhirat pas masa itu kurang tazkirah. Boleh jadi keluarga tidak tazkirah, cikgu-cikgu ustaz tak tazkirah, kerajaan sendiri pun tidak tazkirah. Maka rakyat dia tu, anak-anak yang tidak tazkirah oleh bapa, lupa masalah akhirat. Murid-murid yang tidak tazkirah oleh cikgu-cikgu, lupa akhirat. Rakyat yang tidak tazkirah oleh kerajaan dia, lupa ke akhirat. Itu kecuaian kita lah. Dengan sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW pesan ke orang muda-muda hak nak kahwin ni, hak tak kahwin lagi ni, tunkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wa nasabiha fazfat bi zatid din taribat yadak. Nabi kata kita nak kahwin dengan orang Tino ni, biasa orang cari orang Tino comel. Nabi kata tak salah. Hak comel ni dia tidak comel sama. Bila gigi cabut, bila mata kelabu, bila rambut uban, bila pipi kena, habislah comel. Cuma buah bedok juga bila comel lah. Tapi kena hujan sikit habis lalu. Jadi kalau kahwin kis comel, Nabi kata tak sah masalah. Ataupun kahwin kerana piti banyak, dia gaji besar, dia berniaga besar, dapat sako banyak, kita telia buat bini. Nabi kata harta dia tidak harta mu. Orang jantan tak malu ke makan harta bini? Patutnya orang jantan cari harta tidak menupai harta bini, pasal tak malu kan? Tak sah juga masalah. Hak lesar masalahnya gini. Badi ni fadfar bi zatid din. Bertuah lam taribat yadak. Bertuah lamu kalau mu boleh cari orang puan yang beragama. Orang perempuan beragama ni, waktu dia muda pun dia jaga agama dengan tok laki, dengan tok tua, dengan tok biasa, dengan adik-beradik. Makin tua makin berapa kita panggil? Makin sayang kita. Kerana sikit-sikit abang bayar dah kau. Sikit-sikit abang hutang orang bayar dah kau. Sikit-sikit abang insurans bayar dah kau. Jadi ada saja buah tazkirah daripada isteri yang beragama yang menyebab kita hidup atas dunia ni dengan keadaan terkawal semua. Sudahlah kita mengaji agama misalnya, orang Tino tak mengaji agama juga, lepas tu biar anak zero belaka, kita zero campur dengan zero tu biar anak zero juga. Tak sama masalah. Dia timbul masalah dadah lah, masalah pecah rumah lah, masalah rogo, masalah berapa ni. Kerana kahwin hak zero tu biar anak zero juga. Jadi nak suruh tidak zero ni kena ada, biar ada angka walaupun satu tak apa. Itu dia hidup. Jadi sebab tu Nabi kita sebagai seorang Nabi yang mengaji dengan Tuhan, bukan mengaji dengan tok guru, bukan mengaji dengan cikgu, maka segala apa kebaikan manusia di muka dunia dia ajar berlaku pada kita. Dan kita bahagialah malam ni, kita alhamdulillah. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad SAW, maka bangunan ni pun tak ada. Kita buat rumah, ada rumah kita isi kereta, kita panggil situ. Kita sanggup buat garaj besar, bubuh kereta. Kita sanggup buat kandang lembu, nak bubuh lembu. Kita sanggup buat rumah besar untuk duduk. Tapi siapa dia sanggup habis piti untuk buat masjid? Boleh berapa buat masjid? Di dunia lah ni udah mulai berkembang, boleh berapa buat masjid? Pergi sembahyang boleh berapa? Ni orang Melayu, bukan orang Cina, ada orang Melayu mulai sebut dah. Pergi sembahyang boleh berapa? Usahakan buat masjid, pergi sembahyang saja ya, boleh berapa? Piti tak boleh, perut tak kenyang, hutang tak besar pergi sembahyang. Tapi Nabi Muhammad SAW sebut bahawa dunia ni ada akhirat. Bagaimana muda ada tuanya, bagaimana hidup ada matinya, maka dunia ni ada akhirat. Di akhirat kelak orang pergi kedah, orang tak ambil pitih dah lah poket. Kita lah ni pergi kedah seluk poket ambil pitih. Nak beli sayur, nak beli kereta, nak beli tanah, nak beli gapo seluk poket cari pitih. Akhirat kelak orang seluk poket cari pahala. Pitih tak laku dah akhirat kelak. Pitih Malaysia tak laku, pitih Singapura tak laku, pitih Amerika tak laku. Mah Jokong tak laku akhirat kelak. Hak lakunya pahala. Semaya tak boleh pitih pun boleh pahala.
Berzikir tak boleh piti pun boleh pahala. Pahala ni ialah money, duit untuk beli di akhirat. Kecuali dia mau boleh sikit akhirat. Dia berkata kawan tak mesti ke akhirat apa tu nak gilik siang. Bayar malaikat maut tak jumpa cari. Katalah berapa pun tapi suka orang lah. Tiap-tiap manusia pun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia mesti kecap mati. Tuhan kata si mati banyak sikit pun kena kecap juga. Dia buat nganyi itu. Wa nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang mesti kecap mati. Tak sebanyak pun sikit. Lagu mana nak mati sikit tak tahu dah, tapi bila mana pun Tuhan kata tiap-tiap orang mesti merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Bila mu mati barulah aku bayar susah lehum akhirat kelak. Akhirat kelak tempat bayar gaji. Maya tak ada dah akhirat kelak. Maya puasa, nikah, kahwin, niaga tak ada dah. Kalau adanya ialah terima gaji. Gajinya dua. Kau tidak syurga neraka. Neraka apa gaji? Upah jahat kat aku. Syurga apa gaji? Upah baik kat aku. Inilah kesimpulan yang sebut ajaran Nabi, tafsir Nabi Muhammad SAW. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang diminta tazkirah. Sebab itulah dalam Quran terlalu banyak ayat wa'idh. Kelima wa'idh ni wa iz qala bikal malaikati wa iz najjaynakum min ali fir'aun wa iz qulna wa iz qultum la ya Musa lan nasbira. Wa iz terlalu banyak. Wa iz mana naklah kamu ingat. Wa iz ai udhkur kata ahli tafsir. Ingat. Mu kena ingat dan mu kena peringat kau orang. Terlalu banyak dalam Quran perkataan wa iz, termasuk wa iz qala bikal malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Mu kena ingat peristiwa penting ketika aku keras dalam malaikat langit untuk aku bersabda bahawa hei malaikat langit aku cadang nak buat orang. Ketika tu ada yang tak ada lagi ni, tak ada lagi ketika tu Tuhan royak dah pada malaikat. Jadi benda lagu tu amba acak kali duk sebut berasa juga nak buat di Kelantan ni, buat perempuan besar kita nak kerah orang mengingati peristiwa Allah Ta'ala sebutkan malaikat bahawa dia nak buat orang. Dengan cara lagu tu kita boleh naik image manusia, kita boleh menaikkan nilai manusia, sehingga siapa yang belum Tuhan buat manusia ni Allah Ta'ala royak dulu pada malaikat. Dia nak buat langit dia tak royakkan malaikat, nak buat bumi tak royakkan malaikat, nak buat gapo tak royakkan malaikat, buat emas ke buat petrol ke tak royakkan malaikat. Tapi bila dia nak buat tu ada dia royakkan malaikat. Tanda kita makhluk kita manusia Melayu, manusia Cina super ya, makhluk yang sangat-sangat mulia dihormati oleh Allah Ta'ala sendiri. Walaqad karramna bani Adam. Jadi sekali-sekala mau berasa nak buat perhimpunan ramah, bagaimana kita buat perhimpunan untuk maulud, perhimpunan untuk mi'raj, perhimpunan untuk hijrah, perhimpunan untuk Ramadan, nuzul Quran, perhimpunan untuk haji, umrah. Kalau boleh buat besar lagi perhimpunan, iaitu mengingati sejarah Tuhan buat orang. Nak royak lagu mana kau orang tak tahu lah tu kan. Tapi maknanya biar orang sedar bahawa kita ni manusia ni, Melayu ke kita ni, Cina ke kita ni, India ke kita ni mempunyai nilai yang tinggi oleh Allah Subhanahu taala, dan segala makhluk tamu muka dunia semua Tuhan buat untuk khidmat pada manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itulah para hadirin semua hamba disebut sekat tu dalam malam ni, dan hamba apa nama ni terima kasihlah atas kesudian tuan-tuan semua dengar. Cuma yang belum pada kita Malaysia ni, kalau ada satu dua soalan bahasa tak faham hamba sebut tu, ada sakut-sakut sikit, bolehlah tanya. Sekadar hamba sebut lah. Kalau luar-luar tu terkira semula. Ada tanya ke apa tu? Doa untuk raja, hamba tak sebut, hamba tak jawab. Hamba janji nak jawab, hamba sebut sekadar hamba sebut sudah. Boleh jawab tapi hamba tak saya ajar nak murid hamba kita tanya muka lain. Kita jual benda lain, dia nak beli muka lain. Tanya hamba ayat sudahlah. Hak tu dia tanya rumah hamba menjawab seorang-seorang. Ada soalan apa?
Air. Allah yang menjadikannya. Tapi dalam agama ini ada yang mengatakan air dan Klaten tidak mengandung fluoride. Air Tuhan buat. Dalam surat khabar ayat ke boleh? Air Klaten tidak mengandung fluoride. Sebab itu dia mengatakan kandungan Klaten kan di orang di air. Air di Kelantan mengandungi bahan yang menyebabkan gigi orang rongok. Bagapo pelik Tuhan buat juga. Cacing pun Tuhan buat. Tiada air. Sebarang benda atas dunia Tuhan buat berlaku. Baki lagi kita pandai tak pandai proses benda tu jadi manfaat ke mudarat. Kadang-kadang bagian tu bagian mudarat. Kita tak pandai nak tepi. Kadang-kadang bagian tu Tuhan buat juga manfaat. Tak pandai guna. Tetap kita. Tak ada benda atas dunia hak Tuhan tak buat. Sebab tu dia panggil Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semua alam. Alam makhluk lah. Al-alam masih Allah. Lain per Tuhan, alam berlaku. Langit, bumi, air, rumput, kayu, berapa ciri, lalak, semua Tuhan buat berlaku. Baki lagi dia kerja berapa Tuhan buat berapa ni. Itu kena kaji semula. Hak masalah air di Kelantan ni menyebabkan rongok gigi. Tu pandai sangat gigi minum air saja, tak minum barang hak menetan rongok tu. Ada ubat dia. Tidak semua orang rongok berlaku. Artinya ada benda yang melawan anti rongok tu. Nasib baik dah kita di Kelantan ni, di Selangor tu sungai busuk. Sungai busuk, sungai. Dengan tu nak buat mana? Minum air busuk, bang air mandi air busuk. Alhamdulillah kita ada Kelantan tak lagi. Pakai apa lagi? Ada lagi. Ada. Dalam akhbar ini disebut oleh para saintis kan kiamat ini pada tahun 2019. Macam mana? Gak boleh. Ahli sains. Tak dengar lagi. Dia bagi tahu kiamat 2019. Ada orang beritahu kiamat ni tahun 2000. Saintis. Tak apalah. Tuhan sebut dalam Quran ada 5 perkara orang tak tahu. Aku seorang yang tahu. Termasuklah kiamat. Dalam perut manusia gapo dia aku seorang tahu. Hujan nak turun bila aku seorang tahu. Gapo lagi? Tanah kubur muduana aku seorang tahu. Dia kiamat tak ada aku seorang tahu. Jadi kalau saintis royak, hamba sebut tadi lah. Hak hamba sebut tadi, ubat-ubat ni saintis belaka buat. Tapi ada masa ditarik balik ubat di Kedah kerana ada side effect. Jadi artinya hak saintis orang sains sebut ni tidak mesti betul. Kiamat ke ubat gapo ke makanan apa ke penuh kita dengar 4-5 tahun dulu lembu di London, lembu di Inggeris semua kena bunuh belaka. Kerana makanan dia tu mengandungi benda yang merosakkan entah apa dia. Makanan lembu tu orang sains buat. Ketika mula-mula keluar tak apalah, tapi lama dia akan ada kesan. Kenapa? Kerana saintis tak ada nak tunggu kesan yang belakang berlaku 10 tahun kemudian. Lepas pada lembu ni makan makanan dia 10 tahun kemudian akan timbul barah tu, akan timbul tulang ni buruk, akan timbul banyak perkara yang menyebabkan seorang menteri perempuan di London sendiri, di England sendiri letak jawatan kerana telur beracun. Ingat tak itu? Telur ayam di London, di England tu beracun. Telur tu mengandungi racun kerana makanan yang diberi tu akhirnya mengandungi racun. Maka siapa dia buat makanan? Saintis. Jadi sebab tu maka kata tak ada ilmu yang paling kukuh, yang paling yakin daripada ilmu wahyu. Sains ni hanya meraba tika meraba lah sebagai buta 4-5 orang digagal gajah lah. Orang buta ni gagal gajah. Orang ni kena belala. Gajah ni besar ni, besar putih aku. Orang dia kata, orang buta pegang telinga dia kata, alah gajah apa badan aku. Orang dia kata, orang hok pegang ekor pula, alah kecilnya gajah besar keliki.
Mari hok celik kata hok besar keliking tu ekor. Hok besar badan tu jengong. Hok besar putih tu belala. Hok celik tak apalah, hok betul kan. Jadi kita ni semua manusia ni buta belaka, lebih lagi masalah halal haram akhirat sama kecuali nur hidayah Quran. Wa anzalakum nuran mubina. Quran ni nur cahaya. Tak boleh ya, hak ni halal, hak ni haram, hak ni sunat, hak ni makruh, hak ni syurga, hak ni neraka, hak ni tuan berkah, hak ni tuan apa. Sebab itulah bila sembahyang kita, dalam sembahyang kita utama sekali ialah ihdinas siratal mustaqim. Hai Tuhan, tunjuklah kepada kami jalan betul. Rezeki banyak pun kalau tak betul, tubuh sihat pun kalau tak betul, gapo lagi rumah besar pun kalau tak betul, gaji kecil pun kalau betul, miskin pun kalau betul. Utama Islam ni nak kita hidup ikut laluan yang betul. Nego ko akidah ko politik ko makoh ko bekerjaan ko nak betul. Betul straight line pintu syurga. Jangan jadi kita ni motor halau ke neraka. Nak tentu neraka tak ada ahli sains tak reti kecuali Al-Quran Karim. Itu yang sebab itulah bismillah setiap masa ni. Doa Allah ni hidayah Allah Taala dengan cahaya Allah Taala. Mulai itu tanya-tanya. Asyai bisyai yuzkar. Enggak boleh tak ada dah. Tak ada kitaban ni. Nampak tak ikat dah. Terdoa lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami mengaku bahawa kami aniaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun dosa kami, kamu tak kasihan belah pada kami, dan akunna minal khasirin, tentu ya kami menjadi rugi. Allahumma arhamna bil Quran, wahai Tuhan kasihanlah kami melalui Quran. Waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadilah Quran itu menjadi itu imam kami dan cahaya kami dan penunjuk kami. Allahumma alimna minhu ma jahilna, wahai Tuhan ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil. Wa dzakirna minhu ma nasina, dan berilah kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berilah kepada kami dunia ini bahagia, wa fil akhirati hasanah, serta di akhirat juga bahagia, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil rahim wa antal rahimin. Baik. Yang pertama, maka belum kemudian ada nikmat yang bersahaja. Tak ada. Dia bercucu. Cucu anak bos dia.